أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul di rumah Allah ini untuk sama-sama beriktikaf, untuk sama-sama memohon agar diberikan kelapangan hati dan kerendahan iman untuk kita meneruskan pembacaan kita dari kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan berkenaan dengan kematian dan juga hari akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembacaan kita lepas kita sudah membacakan hadis yang berkaitan dengan soalan dua malaikat iaitu Munkar dan Nakir dan doa agar diminta dijauhkan daripada azab kubur. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan hadis yang masyhur dalam bab azab kubur ini yang diriwayatkan oleh Al-Barra, ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Barra bin Azib, yang akan menguraikan lagi bagaimanakah keadaan azab kubur tersebut. Baik. Daripada hadis Abi Awanah atammahuma qala al-Barra, berkata al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajul min al-ansar fantahina ila al-qabri walamma yalhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. قال عمر بن ثابت وقع ولم يقله أبو عوانة فجعل يرفع بصره وينظر إلى السماء ويخفض بصره وينظر إلى الأرض ثم قال أعوذ بالله من عذاب القبر. قالها مرارا. Baik, pada satu ketika Al-Barra berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan jenazah salah seorang sahabat Ansar. Apabila tiba di kubur, pada ketika itu liang lahat belum selesai dibuat, maknanya belum habis korek kubur itulah, ya. Maka baginda pun duduk dan kami pun duduk di sekitar baginda dengan khusyuk dan penuh khidmat, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Maksudnya ketika proses menggali kubur tersebut, Nabi diam dan sahabat-sahabat Nabi pun semuanya diam, seolah-olah ada burung bertenggek di atas kepala mereka. Maksudnya memang macam patung macam tu, diam macam tak bergerak apa pun. Kan Nabi diam, jadi sahabat-sahabat pun diamlah. Takkan sahabat-sahabat nak kecoh pula bila Nabi diam kan. Itulah adab sahabat-sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketikanya Nabi memandang ke atas langit dan ada ketikanya Nabi menundukkan pandangannya ke bawah, ya, memandang ke bumi lah.
Dan berkali-kali Nabi berlindung dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi min adzabil qabr, a'udzu billahi min adzabil qabr, a'udzu billahi min adzabil qabr. Ya, aku mohon berlindung daripada azab kubur. Jadi bila ini merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu jugalah kita tuan-tuan, sunnahnya apabila kita mendatangi tanah perkuburan dalam proses pengkebumian jenazah, ya, macam saya sudah sebutkan pada pengajian lepas, kebiasaannya bila kita berada di tanah perkuburan ni, kita akan berjumpa dengan kawan-kawan lama kita, berjumpa dengan kawan-kawan ahli jenazah tersebut, ahli keluarga dan sebagainya. Mungkin tak apalah, nak dah lama tak jumpa kan, borak sikit-sikit tu okeylah, ya. Tapi jangan lupa dalam masa yang sama, bibir kita, hati kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memperbanyakkan bacaan Al-Fatihah, ya, 3 qul, dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi ini, a'udzubillahi min adzabil qabr, kan, aku mohon berlindung daripada azab kubur. Kerana apa? Ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara tunggu kubur itu selesai digali. Kenapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar minta dilindung daripada azab kubur, tuan-tuan? Kan, Nabi, kalau kita tengok sirah yang keluar ataupun mulut, perkataan yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi menyebutkan a'udzu billah. Maksudnya Nabi memohon untuk diri dia. A'udzu, bukan Nabi cakap ada minta perlindungan, kamu semua kena minta perlindungan pada azab kubur, tak. Dan maksudnya Nabi sendiri memohon perlindungan untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah, seorang yang paling terbaik sekali manusia di atas muka bumi ini pun meminta perlindungan daripada azab kubur. Apatah lagi kita ini yang manusia biasa, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, jadi bila berada di tanah perkuburan, ada adab perlu dijaga. Antaranya dengan banyak kita berdoa, a'udzubillahi min adzabil qabr. Nabi ucap tu banyak kali, kan. Kemudian Nabi bersabda, innal 'abdal mu'min idza kana fi iqbali min al-akhirah wa inqita'i min ad-dunya ja'ahu malakun fajalasa 'inda ra'sihi fayaqul akhriji ayyatuha an-nafsu at-tayyibah ila maghfiratin min Allah wa ridwanihi fatakhruju nafsahu fatasilu kama yasilu qatar as-siqa. Yang bermaksud, apabila Nabi dah mengucapkan a'udzubillahi min adzabil qabr berulang-ulang kali, Nabi pun bersabda, begitulah keadaan seorang hamba mukmin yang meninggalkan dunia dan memasuki alam akhirat. Ia terus didatangi oleh malaikat yang akan duduk di atas kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang baik, jemputlah, mohonlah keampunan serta redha Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah jiwa itu dari jasad dengan sangat perlahan, seperti air yang menitis dari mulut, air menitis dari mulut, apa cakap, cerek, kan, air yang dituang tu, macam itulah airnya cantik dituang dari jak. Kalau kita sekarang zaman cerek dah tak ada kan, jak, tuang dari jak perlahan-lahan, macam itulah, cantik je keluarnya, dan mengeluarkan haruman-haruman yang sungguh wangi, kan. Jadi maksudnya bila telah dimasukkan ke dalam kubur, roh tu akan dikembalikan sebagaimana masuknya ataupun dituangkan air dan mengeluarkan haruman yang mewangi. Baik. Qala Amru fi hadithih wa lam yaqulhu Abu Awanah wa in kuntum tarana ghaira dhalik وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها فيجلسون منه مد البصر فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يديه طرفة عين. Ibu masuk, tuan-tuan, maka keluarlah dan menebarkan haruman yang mewangi. Maka ia dibawa naik oleh malaikat. Roh tadi itu dibawa naik oleh malaikat
dan disambut dengan gembira oleh malaikat-malaikat yang lain di atas langit sana. Setibanya di langit ketujuh, Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan agar amalannya itu diletakkan di catatan Illiyin. Kan? Kalau kita baca surah Al-Mutaffifin, Allah berfirman, "Wa ma adraka ma 'illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun." Tahukah kamu apakah itu Illiyin? Iaitulah kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kitab amalan itu, rohnya itu dinaikkan ke atas langit. Kemudian kitab amalannya itu diletakkan di satu tempat yang dinamakan sebagai Illiyin, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuktikan bahawa tempat mereka itu adalah tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila dah diangkat roh mereka ke langit dan telah dimuliakan kitab amal mereka diletakkan di Illiyin tersebut, Allah perintahkan sekali lagi, rudduhu ilal ard fa inni wa'adtahum anni minha khalaqtahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra qal fayaruddu ilal ard wa tu'adu ruhihi fi jasadihi fayatihi malakan shadida lil intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulana man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka فيقول ربي الله ودين الإسلام فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول جاءنا بالبينات من ربنا فآمنت به وصدقت قال وذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Seterusnya bila telah tadi diletakkan roh mereka itu dinaikkan, ni sebenarnya setelah selesai pengkebumian, tuan-tuan, pengkebumian, roh mereka itu diangkat ke langit dahulu untuk menerima pujian para malaikat, diberikan haruman yang mewangi dan sebagainya. Kemudian diangkatkan kitab amal mereka di Illiyin. Kepada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar roh itu dikembalikan ke bumi, ya, menyuruh malaikat untuk mengembalikan roh itu ke bumi dengan alasan kerana ia diciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah, dan dari tanah akan dikeluarkan sekali lagi. Itulah asal usul kejadian kita, tuan-tuan, ya. Kita akan dimasukkan kembali ke tanah. Kerana apa? Kerana kita ini asalnya dari tanah, dan kita juga akan dibangkitkan, dikeluarkan dari tanah, ya. Baik. Kemudian setelah roh itu dikembalikan ke bumi dan dikembalikan ke jasadnya, maka datanglah dua malaikat yang telah kita bacakan hadis sebelum ini, yang akan menanyanya, ataupun datangnya dengan soalan-soalan yang keras, kan, dan menyuruhnya duduk. Kita pun tahu keadaan bila ditanya oleh dua malaikat ini, keadaan kita di dalam kubur, kita akan duduk, tapi duduknya kita itu seolah-olah tak ada kaki. Macam tu, tuan-tuan, maksudnya kaki kita ada, kan, kaki kita, tapi tak boleh nak bergerak. Seolah-olah kita akan didudukkan, tapi macam itulah, macam mana wajah malaikat yang berhadapan dengan kita, macam mana keadaan amalan kita akan bantu ataupun tidak, begitulah keadaan kita, tak boleh nak lari mana. Bersedia ajalah dengan soalan yang akan ditanya oleh malaikat tadi. So soalannya yang kita pun dah pernah selalu kita belajar, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa ma dinuka, apakah agama kamu, wa man nabiyyuka, maka dijawab dengan baik, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah utusan Allah. Malaikat bertanya, apa yang diajarkan oleh utusan Allah itu kepada kamu? Dia menjawab, baginda datang dengan membawa bukti-bukti kebenaran dari Tuhannya, maka kami percaya dan beriman. Maka malaikat pun berkata, kamu benar. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam maksud surah Ibrahim ayat ke-27, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi harapan kita, tuan-tuan, dan kita perlu sentiasa berdoa, jangan lepaskan doa kita agar kita dijauhkan daripada siksa kubur,
dan ditetapkan hati kita ini untuk dapat menjawab soalan-soalan di dalam kubur nanti. Kan belum lagi untuk kita menjawab soalan-soalan Allah di timbangan mizan nanti, di dalam kubur pun kita sudah akan melepasi ujian yang awal. Ya, bagaimanakah kita mampu untuk menjawab soalan-soalan dengan tenang sekiranya kita ni orang-orang yang beramal soleh dan yakin. Memang bukan sekadar beramal soleh tuan-tuan, tetapi betul-betul beriman dan yakin serta membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam kitab Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah kita ni orang yang belajar, ya, selalu hadir kuliah-kuliah, memahamkan hadis-hadis Nabi, memahamkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, kerana di luar sana banyak, ya, suara-suara ataupun kita sebutkan sesiapa sahaja di luar sana boleh bercakap, boleh apa cakap, mengikut logik akal, menghuraikan apa sahaja ikut kemahuan kehendak nafsu mereka semata-mata, tidak kira apa golongan sekalipun. Kadang-kadang kata-kata mereka itu menolak apa yang telah diwajibkan, apa yang telah difardukan, apa yang telah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dia nak benarkan juga, dia nak menegakkan benar yang basah, maka dia menggunakan hujah-hujah yang logik, hujah-hujah mengikut emosi semata-mata, dengan mengetepikan daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ini semua akan memberi jawapan tuan-tuan. Kan kita ni sebenarnya tak terserlah lagi jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat. Sekiranya betul-betul nanti kita berada duduk di hadapan malaikat untuk menjawab soalan-soalan itu, kerana soalan itu datang bukan kita jawab dengan lisan kita, tetapi dengan amalan dan keteguhan akidah kita, iman kita, sebagaimana benarnya kita membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka begitulah juga kita akan mudah untuk menjawab soalan para malaikat di dalam kubur nanti. Sebagaimana firman Allah SWT surah Ibrahim tadi, apa tuan-tuan? Yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Ya, apa-apa kita mengharapkan Allah lah yang akan bantu kita. Kan dengan kehendaknya jugalah kita dapat menjawab dengan baik soalan-soalan malaikat tadi, dengan meneguhkan iman kita. Dan bukan sahaja keteguhan iman itu terserlah di akhirat, tapi paling awal sekali di dunia inilah. Ya, kenapa kita solat, kenapa kita puasa, kenapa kita laksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama sekali tidak dapat dinafikan, dan itulah keimanan kita tuan-tuan, perintah Allah kita buat. Tu je yang pertama sekali. Jangan cari alasan kenapa kita kena buat. Kan, apa yang aku dapat kalau aku buat. Itu alasan orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang memang dia tak nak buat, dia cuba nak buat. Contoh, kalau dia dah solat duha, bagi contoh kan, dia solat duha, dia solat fardu 5 waktu, buat apa yang Allah suruh, tapi dia tak dapat apa yang dia nak, kan? Jadi Allah akan uji dia dengan pelbagai bentuk. Maka pada ketika itulah meneguhkan imannya. Tak apalah, aku tak dapat apa yang aku nak. Mungkin contoh perniagaan dia tak untung, dia tak dapat pekerjaan apa yang dia nak, dia tak dapat apa yang dia minta semua tak dapat, tapi aku telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang kita perlu berpegang kepada tuan-tuan. Jangan mengharapkan, oh kalau aku buat ni sepatutnya aku dapat macam ni, tapi kenapa tak dapat? Itu yang menjadi iman seseorang Muslim itu akan goyah. Kan kita biasa belajar, orang cakap kalau kita solat duha rezeki itu murah dan sebagainya, tapi solat duha dah banyak rakaat dah, tapi contohnya lah, tak untung-untung pun berniaga, buat apa nak solat duha? Tak payahlah solat macam ni. Takut-takut perkataan-perkataan jadi macam tu. Kan, macam baru ni tuan-tuan, saya cikgu sekolah kan, saya terlibat dengan membawa murid sepak takraw lawan dekat sekolah-sekolah ni kan. Jadi macam biasalah kita ajar murid-murid ni, okey, sebelum kita nak main apa semua, kita doa minta Allah bagi kita kemenangan dan sebagainya lah, diberikan mudahlah nak menang kan. Bila dah main dia kalah kan, macam mana tak kuat kan, sekolah lain lagi kuat bagi contoh. Okey, lepas tu lepas kumpul balik anak-anak murid saya tu, ada seorang murid yang cakap, doa pun bukan menang pun.
Dia spontan dia cakap macam tu tau. Murid masa tu budak 10 tahun kan, budak 4. Saya pun terkejut. Kenapa dia cakap macam tu? Tapi kita tak marah dia lah. Kan? Inilah peluang untuk kita bagi dia faham, untuk kita didik dia, bimbing dia, kan? Wallahualam bagaimanakah latar belakang keluarga dia, kita pun tak tahu. Amalan harian dia solat ke tak, kan? Sebab dia spontan cakap doa pun tak menang pun, kan? Jadi kita pun bagi tahu lah, tak apa, kita dah usaha berdoa, kita harap kepada Allah. Allah nak bagi menang kalah itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sambil-sambil kita suruh dia main, sambil-sambil itulah kita bimbing dia ke arah benda yang betul. Macam apa yang berlaku di Palestin sekarang, tuan-tuan. Kalau kita fikir dah berapa tahun, kan, bumi umat Palestin, negara Palestin itu dijajah. Kita dah hari-hari kunut nazilah, boleh kita katakan setiap tahun, ya, perkara itu berulang, kan, diserang, reda balik, diserang, reda balik, bertahun-tahun, bukannya tahun ni je, kan. Saya rasa dah berkali-kali dah bendera Palestin, mafla ni semua dijual apa semua. Tapi satu masa nanti dia cool balik, datang balik, semangat balik. So benda tu kita tak dapat nak melawan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Tapi usaha kita adalah berdoa, yang macam kita di sini berdoa, salurkan sumbangan duit dan sebagainya. Mereka di sana terus berjihad, mereka sana terus mempertahankan negara mereka dengan kadar yang memang mereka maksimum akan gunakan segala-galanya, kan. Mereka tak akan boleh lari daripada bumi mereka. Nak lari ke mana lagi? Dah itu tempat mereka tinggal. Mati syahid, hidup dengan penuh kemuliaan kerana mempertahankan agama dan tanah air mereka sendiri. Kan, jadi itu semua adalah berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakinlah satu masa nanti kemenangan itu akan kembali juga kepada Islam, kerana benda ini ternyatakan dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik pada ayat surah Ibrahim ayat 27, jadi bagaimanakah iman kita? Dalam kita mendepani pelbagai isu-isu sosial, masyarakat dan sebagainya, kan. Maaf, saya nak sentuh sikit isu yang tengah panas sekarang, kan, abang tega kita, kan. Okay. Saya tak sentuh pasal apa yang dia buat, tapi maksud macam saya cakap tadi, benda yang halal seolah-olah benda tu jadi dosa pula. Kan, bila kita membaca banyak komen, banyak, apa dari segi peribadi apa yang dia buat itu urusan dia dengan isteri dia, dengan pasangan dia, dengan Allah SWT. Yang kita orang luar ni tak perlu nak hukum lebih-lebih sampai mempertikaikan, sampai satu tahap mempertikaikan apa yang telah Allah halalkan dalam syariatnya. Kita takut yang tu je. Itu baru benda yang macam tu. Belum lagi benda-benda yang sebelum tu tentang konsert, kan. Kalau tuan-tuan rajin buka, terpulalah nak buka ke tak buka pun tak apa, kan. Kalau saya suka baca komen-komen, mereka mempertahankan, kan, golongan-golongan penyokong LGBT ni. Apa salahnya dia sokong Palestin? Apa salahnya kita nak suka-suka je, bukannya so benda tu benda tak elok, tapi dah jadi macam normalisasi, macam benda biasa, kan. Malah orang yang menentangnya pula dianggap sebagai kolot, orang menentang pula yang dianggap sebagai ketinggalan zaman, orang yang menentang pula dianggap sebagai tidak mengikut arus kemodenan dan sebagainya. Jadi di situlah, tuan-tuan, pentingnya untuk kita meneguhkan iman kita. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil, kan. Kalau kita tak boleh nak jadi orang yang ada kuasa untuk menghapuskan semuanya itu pun, sekurang-kurangnya kita menyokong kepada orang yang menentang kepada kezaliman, menentang kepada kemaksiatan, menentang kepada kemungkaran ini. Itulah yang akan menjadikan iman kita terus teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buktinya nanti adalah selepas kematian kita, kan. Masa tu bagilah apa alasan sekalipun, kenapa kamu, contoh simple, kenapa kamu buka aurat? Saya buka aurat saya nak cantik, bagi contoh. Kenapa kamu buka aurat? Saya buka aurat sebab saya ada ikut suka saya lah. Sebab apa? Saya nak hipokrit, bagi contoh. Tak apa, itu jawapan kat dunia. Bila di hadapan Allah, bila di dalam kubur, jawablah soalan, jawapan macam tu, boleh jawab, jawablah, terpulanglah, kan. Jadi berbalik kepada apakah kita punya ketetapan yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah yang dalam kata-kata mengatakan tepuk dada tanya iman, kan. Setiap apa yang kita nak buat, bagaimanakah iman aku? Adakah benda yang aku buat ni betul? Adakah ia mengikut syariat Allah? Adakah ia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sama ada dalam bab ibadah ataupun dalam bab-bab kehidupan seharian kita.
Ya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana pula dengan ruh orang-orang kafir? Kan? Jadi orang-orang yang orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbuat kebaikan ini, mereka akan terus disediakan tempat-tempat yang baik bermula dari alam kubur lagi, dan akan diberikan kebaikan-kebaikan janji Allah Subhanahu wa taala atas amal kebaikan mereka. Kerana apa? Pada satu ketika datang satu wajah, datang satu sosok tubuh yang menemankan dia di dalam kubur. Maka dia sendiri bertanya, siapakah lelaki ini? Kan kalau ikutkan kita dalam kubur seorang-seorang, tapi macam mana boleh ada teman? Maka dijawablah, aku adalah wajah kebaikan kamu. Kan, inilah hari yang telah dijanjikan kepada kamu, aku adalah amalmu yang soleh, akulah hasil ketaatanmu kepada Allah selama kamu hidup di atas dunia ini. Kan tuan-tuan, kita solat, kita puasa, kita zakat, sedekah, buat baik dengan orang lain, buat baik dengan ahli keluarga, buat baik dengan ibu bapa, apa saja benda yang kita buatlah kalau itu memang bentuk kebaikan. Sebab apa? Kita tak tahu amal mana satu yang akan menjadi peneman kita di dalam kubur, amal mana satu yang akan menjadi pemberat timbangan mizan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur bukan penentu, ya, title seseorang tu ustaz ke profesor ke siapa je bukan penentu untuk dia selamat di dalam kubur, untuk dia selamat di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang akan menilai amalan kita ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tak boleh anggap, oh aku ni dah lama hidup, kau budak lagi, kau jangan haraplah nak masuk syurga bagi contoh. Kan aku makan masuk syurga dulu. No, tak ada tuan-tuan. Kan semuanya bergantung kepada amalan kita. Kan ada satu hadis sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, amat rugilah kan bagi orang yang diberikan umur yang panjang tetapi dia tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita minta, ya Allah panjangkanlah umurku, ya setiap tahun kita diraikan makan kek lah, apalah kan. Tapi kita buat doa-doa dengan Allah, tapi kita tak buat amal soleh. Allah bagi lagi tambah umur, tambah hari-hari dan sebagainya. Allah bagi peringatan, ada yang meninggal, ada orang yang telah pergi lebih awal daripada kita di kalangan orang-orang muda, di kalangan ahli keluarga kita, tapi adakah kita ambil iktibar? Kan semua itu adalah bentuk ujian yang Allah nak berikan, ingatkan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya apa tuan-tuan? Amalan inilah yang penatnya kita di atas muka bumi, atas ibadah kita, itulah yang akan menjadi peneman kita di dalam kubur nanti. Maka bila dia mendengar jawapan itu, barulah dia terkejut. Kan terkejut ya. Dia ingat dia seorang-seorang dalam kubur, tapi dia ada teman. Teman dia adalah amal-amal soleh dia, dan dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera berlakunya hari kiamat supaya dia dapat bertemu kembali dengan keluarganya, nak cerita balik. Kan, kalau boleh dia nak ada satu riwayat lain mengatakan dia, boleh tak aku nak jumpa balik ahli keluarga aku nak cerita ke ahli keluarga aku, nak cerita ke anak-anak aku, isteri aku, suami aku, bahawa aku ada teman dalam syurga ni. Yang lebih indah lagi apabila doa daripada anak-anak yang soleh ini sampai kepada mereka, sampai bacaan-bacaan Al-Quran yang disedekahkan oleh anak-anak ini sampai kepada mereka di dalam kubur, terang kubur mereka. Mereka seronok, boleh kalau boleh nak cerita balik ke anak, terima kasih wahai anakku, terima kasih wahai isteri, terima kasih wahai suamiku yang menghadiahkan doa, yang menghadiahkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dapat menerangkan kubur aku sekarang ini. Kan, itu jugalah yang akan kita ingatkan kepada anak-anak kita, kepada isteri kita. Kalau ayah mati, kalau ibu mati, kalau siapa yang kita mati, jangan putus berdoa, selamatkanlah ayah daripada azab kubur. Dan doa daripada anak yang soleh itu doa yang tidak akan tertolak. Begitu juga doa daripada ibu dan ayah yang baik untuk anak-anaknya. Semua kita ni sebenarnya tuan-tuan saling harap-mengharap antara satu sama lain. Anak akan mengharap kepada ibu ayah, doa ibu ayah. Ibu ayah juga mengharap doa daripada anak-anaknya. Kan, itulah yang menjadi asbab untuk kita selamat daripada azab kubur, diterangkan kubur kita dan diluaskan kubur kita, insya-Allah. Tetapi bagi orang yang kafir, apabila mereka meninggalkan dunia ini, mereka memasuki alam akhirat, turut akan didatangi oleh malaikat. Duduk di depan kepalanya, malaikat itu berkata, keluarlah wahai nyawa yang jahat, sambutlah murka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kemudian muncul malaikat berwajah hitam dengan membawa tukul dari neraka. Dengan kasar dia mencabut nyawanya dari jasad, seperti orang mencabut besi, kapas yang panas daripada besi.
baunya sangat busuk. Ketika dibawa naik ke atas untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat penghuni langit yang melalui merasa terganggu oleh baunya yang sangat busuk tersebut. Perbandingan tadi, malaikat orang roh orang beriman diangkat, disambut oleh malaikat-malaikat kerana haruman wanginya. Tapi roh orang-orang kafir, penentang agama Allah Subhanahu wa taala ini diangkat dan baunya sangat busuk dan ditolaklah oleh malaikat-malaikat atas langit Allah Subhanahu wa taala, tak sampai langit pertama lagi. Kalau tadi nyawa orang Islam, nyawa orang mukmin dah melepasi langit ketujuh, diletakkan di Illiyin. Tapi yang ni langit pertama lagi mereka tak lepas dan disuruh untuk dikembalikan lagi ke bumi, kerana dari bumi atau tanahlah ia diciptakan, dikembalikan dan dikeluarkan sekali lagi, lalu dilemparkan dari langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Surah Al-Hajj ayat 31. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin dari tempat yang jauh. Kan kalau tadi roh orang mukmin dikembalikan baik-baik kembali kepada jasad dan diluaskan kuburnya, ditelangkan kuburnya dan diberikan peneman di kalangan amal-amal salehnya. Tapi roh orang kafir dicampakkan dari langit dan disatukan seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Maksudnya contoh kalau kita ada satu keadaan, ada satu benda, boom, burung tu sampar. Kan maksudnya keperitan yang dialami oleh roh orang-orang kafir ini yang dibaling dari tempat yang sangat jauh. Setelah jatuh di bumi dan rohnya dikembalikan jasad, muncul dua malaikat yang terus membentaknya dan menyuruhnya untuk duduk. Kemudian mereka bertanya, "Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu?" Dia menjawab, "La adri, aku tidak tahu." Dan malaikat bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus di tengah-tengah kamu?" Dia tak boleh menjawab, walaupun sudah diberitahu namanya Muhammad. Ia hanya mengatakan, "Aku hanya mengenalnya seperti yang dikatakan orang-orang sahaja, aku tidak tahu namanya." Kan maksudnya tuan-tuan, ini satu pengajaran ibrah untuk kita mengenal siapakah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita tahu nama, tahu Nabi Muhammad, tapi tak nak ikut sunnah baginda, tak nak ikut apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak nak ikut apa yang telah ditegur oleh para alim ulama, oleh para mufti tentang kemungkaran-kemungkaran berlaku. Nak ikut juga hawa nafsu, nak ikut juga benda-benda trending yang sebagainya, yang melanggar tata susila, norma kebaikan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia jawab macam tu, Nabi Muhammad pun tak kenal agama pun dah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dihimpitlah kuburnya sehingga tulang-tulang rusuknya remuk. Tidak lama kemudian muncul amalnya menjelma menjadi sosok seorang lelaki yang berwajah sangat jelek, berpakaian lusuh dan berbau busuk. Amalnya datang juga tuan-tuan, kan, tapi amalnya datang dalam keadaan yang sungguh tidak, kita cakap apa ya, buruk lah, jijik. Kan maksudnya kalau kita tuan-tuan, dari segi adat kita tuan-tuan, kalau kita di rumah kita bawa kereta, depan kita lori lori bawa sampah tu kan, lori bawa sampah, lori tu perlahan, kita nak potong tak boleh. Berapa lama kita aircon kereta kita rosak, atau kita naik motor kan, naik motor mungkin boleh silap lah kan, maksudnya nak bau dia punya air dari sampah tu kan, uish, kan menikam, menusuk hidung kita, tak boleh nak lari. Itu baru bau sampah yang sedikit. Kan itu pun cuma apa, sampai kita cakap air yang menitik-nitik sikit-sikit macam tu je, itu pun kita dah apa cakap, tak boleh tahan lah baunya kan, dan bau sampah, bau najis dan sebagainya. Tapi kalau bau itu datang selepas kita, nyawa roh tadi dicampak, kemudian datang dengan bau muka yang jelek, bau yang busuk, ya, mengelilingi kita di dalam kubur tersebut, na'udzubillah tuan-tuan, maka dia cakap, "Akulah amalan kamu yang jahat itu." Kan, terimalah azab dan murka Allah, maka aku adalah amalmu yang jahat, akulah hasil kedurhakaanmu kepada Allah sewaktu di dunia. Jadi kita takut tuan-tuan benda-benda ni berlaku. Jadi apa-apa pun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala,
doa-doa yang banyak diajarkan oleh Nabi SAW yang kita pun dah biasa amalkan, macam doa jauh daripada azab kubur, doa jauh daripada fitnah dajjal, doa ditetapkan hati yang muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, dan semua doa yang imam baca kita pun dah hafal apa yang imam baca. Kalau boleh kita bukan sekadar mengaminkan semata-mata doa imam tu. Kalau imam tu baca doa yang kita tahu tu, ikut sekali. Tapi tak payah ikut kuat-kuat lah, nanti orang ramai pula baca. Kalau kat sekolah tak apalah kan. Maksudnya sekarang kalau imam baca Allahumma inna na'udzubika, ikut sekali dalam hati, Allahumma inna na'udzu, biar kita pun minta dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar amin 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 macam tu saja ya. Bila kita baca sekali, kita ikut sekali apa imam sebut, itu adalah yang lebih baik ya, apa yang kita nak minta betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi tuan-tuan, maka perkara-perkara inilah bila kita bacakan hadis-hadis Nabi SAW ini tentang azab-azab kubur, maka kita tidak nafikan di kalangan orang, kalau orang kafir yang biasa-biasa, maksud saya biasa-biasa ni yang kita boleh tackle lagi untuk tarik mereka kepada agama Islam, mereka pun tidak memusuhi kita, mereka pun baik dengan kita, so kita boleh bagi tahu secara perlahan, secara berhikmah dan sebagainya. Tapi kalau ada golongan-golongan kafir yang memang memusuhi Islam, ataupun golongan-golongan orientalis, golongan-golongan yang kita sebutkan sebagai munafik, hipokrit, dalam kalangan orang Islam sendiri, yang paling kita takut sekali orang Islam. Kalau orang kafir ni, dia tahu dah dia ni memang kafir, dia ni memang tak tahu tentang Quran, tak tahu tentang hadis, dia akan cari salah kita je lah. Tapi yang kita takut ada orang Islam yang bersama-sama dengan golongan kafir ini mengelirukan sesama Islam, menolak hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita takut ya. Antaranya kalau kita telah membaca tentang hadis Nabi SAW, yang kita tahu bahawa azabil qabri huwal haq, azab kubur ni adalah sesuatu yang benar. Percaya pada azab dan fitnah kubur itu wajib sesuai yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Tak ada khilaf kan bahawa azab kubur itu wajib kita beriman kepadanya, bahawa dia akan berlaku. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita apabila roh itu sudah sampai di kerongkong kita. Kan kita sekarang ada roh dan jasad dalam badan kita. Satu masa sampai ajal, roh tu akan keluar, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan roh itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, hanya diutuskan ataupun diberikan tugasan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang mencabut nyawa hamba-hambanya. Yang kedua adalah azab kubur itu adalah benar. Baik, adakah ada pendapat dan pandangan yang menafikan tentang azab kubur? Macam biasalah, bila dia tengok kat kubur senyap je, tak ada pun orang menjerit-jerit ke, kan. Bila dia datang kubur, dia korek balik kubur balik, orang ni tak ada dah jadi tanah balik. Apa mana azab kuburnya? Tak ada apa pun, kan. Jadi kata-kata itu kita tolaklah kata, kerana apa? Kita pun biasa baca ayat surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita dah baca setiap minggu tuan-tuan. Kalau mungkin ada juga yang baca hari-hari. So fahamkan ayat ini, serapkan di dalam hati kita, dalam iman kita. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kan lepas ni tuan-tuan, insya-Allah habis dalam cerita bab kubur ni, kita akan masuk pelan-pelan tentang hari kebangkitan dan juga hari akhirat. Lagilah cerita-cerita ataupun kisah-kisah digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh nak baca dengan pandangan zahir kita, pandangan duniawi kita, akal kita yang cetek. Memang iya ke macam tu, iya ke macam tu. Jadi perkara-perkara inilah ya, kalau kita belajar, kita fahami, jangan orang cakap apa, jangan fikir terlebih-lebih sangat tuan-tuan. Kan apa yang Nabi sebut, apa yang Allah sebut, macam tu ulama dah bantu untuk menafsirkan ayat ini. Ulama dah bantu untuk menghuraikan hadis ni, cukup sekadar itu. Maka kita jangan nak lebih-lebihkan lagi ataupun membuat ulasan yang melebihi apa yang telah dihuraikan oleh para alim ulama salafus salih dan sebagainya. Takut pemikiran kita daripada beriman, na'udzubillah, boleh jadi murtad. Kenapa? Kita dah melepasi satu had
kau telah melampaui batas, memikir lebih-lebih logik dan sebagainya, maka cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepada kita untuk meneguhkan iman kita dengan hujah-hujah dan dalil-dalil yang sahih. Baik. Seterusnya tuan-tuan adalah tentang bagaimanakah orang menanyakan tentang penafsiran riwayat menyatakan bahawa kubur itu adalah salah satu jurang neraka atau salah satu taman syurga. Jadi mungkin ada pendapat mengatakan kalau macam tu dah tak perlu ada syurga neraka lah, dekat kubur lagi dah ada azab kan, buat apa lagi nak ada azab neraka. Jadi benda ni tuan-tuan, macam kita sebut tadi, bahawa kita akan melalui banyak dan jauh lagi fasa dalam kehidupan kita, alam barzakh, kemudian alam akhirat. Di alam barzakh itu begitulah keadaan-keadaannya yang akan kita lalui, sama ada diluaskan kubur, disempitkan kubur, digelapkan kubur, diterangkan kubur, akan ada amalan yang membantu kita, akan ada malaikat yang bertanya. Itu semua telah diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Maka apa juga keimanan kita buat masa ini dalam kehidupan kita kat dunia hanya mampu melakukan amal saleh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya nanti itulah yang akan berlaku apabila seorang itu telah masuk ke dalam kubur. Dan semoga Allah terus menetapkan iman kita. Takut-takut kerana apa? Nanti dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Itu di dalam kubur, belum lagi mereka akan masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Jadi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal saleh dan memperkukuhkan iman dan akidah kita untuk diri kita, isteri kita, anak-anak kita, agar mereka semua faham tentang apa yang telah diperturunkan dalam hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quranul Karim, dan berhati-hatilah dalam bentuk da'ayah kristianisasi, Illuminati, apa lagi, golongan-golongan yang mencuba untuk menjauhkan generasi kita daripada hakikat kebenaran dengan apa yang ada di hadapan kita sekarang, tuan-tuan. Banyak cubaan dan juga banyak dugaan serta cabaran yang perlu kita hadapi. Dakwah perlu kita jalankan terus secara berhikmah, dan semoga anak-anak kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak tahu umur kita panjang setakat mana kita akan pergi meninggalkan dunia ini, dan mereka lah yang akan menyambung. Jadi sampaikanlah terus wasiat iman kepada mereka, bukan sekadar wasiat material, harta dan sebagainya, kerana iman itulah yang akan menyelamatkan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Maka saya mohon ampun dan maaf bahasa terkasar kata, kerana segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.